Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna futuhal arifin Warzuqna fahman nabiyyin Waja'alna min ibadikas salihin wal muttaqin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل اللهم صيبا نافعا ربي يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, dengan keizinan, kekuatan, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat sama-sama sekali lagi kita berkumpul. Mudah-mudahan masa yang kita gunakan untuk duduk seketika pada malam ini, bateri tak ada apa ni? Masa yang kita gunakan untuk duduk seketika pada malam ni, Allah Ta'ala hitung dan catat sebagai satu amalan soleh. Allah Ta'ala bagi ilmu yang bermanfaat untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita yang sementara ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita berbahagia di hari akhirat, di alam yang kita akan balik, iaitulah alam yang kekal abadi, alam barzakh. Sekarang ni kita berada di alam syahadah. Alam syahadah ni makna dia alam dunia lah. Kita boleh tengok, kita boleh buat macam-macam benda. Allah Ta'ala bagi perhiasan, Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat dalam alam syahadah. Bila selesai alam syahadah kita, kita mati. Bila kita mati, kita akan masuk dalam alam barzakh, yang kata ulama dibahagi kepada tiga. Yang pertamanya, alam barzakh kita akan lalu alam kubur. Lepas alam kubur, lalu alam mahsyar, pertemuan ataupun perkumpulan kesemua manusia yang menjadi hamba Allah di satu tempat yang begitu luas. Pada waktu itu, tuan-tuan muslimin muslimat, kita akan ternanti-nanti nama kita dipanggil oleh Allah. Nak kena soal siasat. Waktu itu juga semua orang huru-hara, kacau bilau, duduk dalam keadaan yang begitu hiruk pikuk, lari sana lari sini, tak peduli anak isteri, dalam keadaan bertelanjang tanpa seurat benang, dalam keadaan peluh sehingga melaut, dalam keadaan matahari duduk sejengkai daripada kepala, 1 mil daripada kepala, tuan-tuan. Tak hirau akan semua benda tu, tetapi yang kita risau dan hiraukan ialah orang-orang yang kita pernah buat zalim waktu kita hidup dulu. Kita pernah buat zalim, kita pernah naya, kita pernah mengumpat, kita pernah fitnah, kita pernah mencuri barang dia. Apa sahaja keburukan yang kita pernah buat kepada seseorang tu tanpa kita minta maaf, maka di akhirat esok di padang mahsyar sibuk kita cari. Tuan, anak pegang kaki, bini tarik tangan, kita lempak lagu tu saja oleh kerana kita tercari-cari di manakah orang yang aku pernah buat salah, oleh kerana aku nak minta maaf ke dia. Syafaat tak ada, bantuan tak ada. Maka tuan-tuan bayangkan, berbilion-bilion manusia daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada orang yang terakhir mati di hari akhirat, mati pada hari kiamat, tuan ni, dikumpulkan dalam satu tempat. Agak-agak kita orang kampung raja nak cari kawan kita yang pernah kita zalim dulu, nak cari kawan kita yang kita pernah curi duit dia dulu, agak-agak jumpa dalam bilion-bilion manusia. Jangan kata di padang mahsyar, tengok atas dunia. Kita duduk di kampung raja, ada pasar malam, satu malam, kita pun bawa bini kita pergi pasar malam. Kalau bini kita hilang dalam pasar malam tu, nak cari senang susah. Pasar malam kampung raja ada 1000 orang, pimai. Tapi kalau anak kita terlepas pandang, pas ke mana, masuk ke kedai, kita terui, tengok-tengok belakang, tak ada dah bini. Selalu yang hilang ni bukan anak, bini. Bawa pergi tempat-tempat shopping ni memang bini kehilang lah. Tapi bukan kampung raja, ni kampung permaisuri. Orang perempuan, tu dia. Minta maaf, tuan ni, kena jadi babysitter. Mak dia baru bersalin.
Pi mana pun bawa pergi kuliah. Main kereta pun mainlah, janji duduk diam-diam sudah. Tuan. Kita duduk atas dunia, kalau pi satu tempat yang ramai orang, tuan-tuan muslimin muslimat, pun dah celaru haru dah kalau kata isteri kita hilang. Tuan-tuan, apatah lagi di mahsyar itu. Bawa bini pergi pasar malam, kena ikat tali. Kalau tidak, senang hilang. Pasal apa? Depa pantang tengok orang jual barang murah. Depa pantang tengok sale, depa pantang tengok diskaun. Ni orang perempuan lumrah. Jangan marah, kena kawal. Depa suka berbelanja. Orang perempuan ni dia macam budak-budak. Tengok anak-anak kita budak kecil tu. Dia tengok mainan dia mau. Dia mau. Kalau kita beli dia senyap. Kalau kita tak beli dia riau. Oh riau. Tuan. Kena hak jenis kahak si tuan weh. Dia nak mainan tu, kita tak beli. Dia riau tak apa lagi, dia kunci kaki mampu. Jenuh heret. Kunci kaki okey dia boleh dukung. Buat dia breakdance guling atas lantai. Satu supermarket tengok orang kita. Malu tak? Malu tu budak kecil. Mak dia lagi teruk. Budak kecil main mainan RM10, RM15. Mak dia main barang ratus ya. Pinggan mangkuk Milamin punya brand RM500, RM99. Bagi RM600, balance RM1. Tu mainan mak. Oh lagi dahsyat tuan ni. Buat balik pinggan RM599 tu, tak boleh makan atas pinggan tu. Simpan dalam almari, kunci siap, bubuh rotan pula satu. Abang kalau pegang, piak kena. Abang jangan duk kata pegang. Padahal beli sampai RM500. Patut jamulah suami makan atas pinggan tu mahal. Kok nasi boleh jadi manis ke apa kan? Tak manis dah, bubuh dalam almari. Suami makan atas pinggan plastik. Hak beli ubat gigi Pri 3. Makan atas tu 3 tahun lah pinggan plastik tu. Hak lawa, hak mahal, simpan dalam almari. Pasal nu kawan-kawan nak main, nak tunjuk depan ni pinggan ni mahal ni. Timah, Bedah, Jenak, dia punya kawan-kawan. Makanlah suami atas pinggan plastik tu. Allahu Rabbi, sama nak dengan budak-budak kecil. 3 tahun dah makan pinggan plastik tu bocor tengah. Bocor dah. Bubuh nasi okey lagi. Tuang kuah, tirih terus kuah. Mengkelan 3 tahun untuk ke darah nasi. Terlekat sedia-sedia. Pasal kuah tak ada. Tu tuan-tuan. Orang perempuan tak apa, tak boleh marah depa. Ni lumrah, dia macam budak-budak, akal depa pendek. Jadi kita suami kena kawal. Boleh belanja tapi tak boleh ikut semua. Dia nak apa boleh beli tapi kena tengok. Kalau melampau-lampau kena sekat. Macam budak-budak anak kita. Dia nak satu benda tu, dia bukan tahu benda tu baik ataupun tidak pada dia. Dia nak. Kita kekuatan kita, kecerdikan kita sebagai ayah, sebagai ketua untuk kawal. Tu kata cerdik orang lelaki ni. Lepas tapawai, hai suai lemak hak duk ada beli hari tu tapawai tak guna lagi. Nak pula dah tapawai. Hak lagi aku tapawai muka hak lagi tak pasal. Dia kena ada lagu tu suami, kena cengeng lagi. Isteri dia kena jaga. Kadang-kadang bawa pergi pasar malam, bawa pergi shopping kompleks ni memang lama. Boleh bukan beli datang apa pun, beli senduk nasi kan? Senduk nasi, nak cedok nasi. Setengah jam pilih. Senduk nasi pula murah, 3 RM1. Lungguk tu dia cari. Bertawat lama sangat mak oi, cepatlah beli senduk nasi pun lama. Sat lah bang oi, 3 RM1 ni. 2 dapat dah. Selit selah ketiak. Cari satu lagi. Cari apa tu, ambil je lah nak cedok nasi pun. Hai tak boleh. Nak cari hak ada bunga halus-halus pula. Di senduk nasi tu nak kena ada bunga. Hak satu bunga besar dah. Hak satu lagi bunga halui. Hak satu lagi nak cari hak daun-daun pula. La ilaha illallah tuan ni. Orang perempuan. Tu biasalah. Bini kita, bukan bini siapa, bini kita semua. Jadi kita kena kawal. Depa memang suka bunga-bunga ni. Baju ada bunga. Kalau kosong, depa cari kerewang. Ikat jahit sendiri di ujung tangan, di ujung kaki, ada jahit sendiri. Dia tak apa, tak ada masalah. Benda tu lumrah depa. Biar-biar depa. Main dengan bunga-bunga. Yang penting kita kontrol tuan-tuan. Tu di dunia tak jumpa cari dah kalau anak bini kita hilang. Di padang mahsyar lagi jenuh. Tuan. Selesai padang mahsyar ni tuan-tuan, Allah Taala dia bagi naungan, bantuan kepada 7 golongan. Nabi sebut dalam keadaan orang lain huru-hara, 7 golongan ni Allah Taala lindung dia. Antara golongan yang mendapat naungan arasy Allah di akhirat esok, di padang mahsyar esok tuan-tuan, salah satu daripada golongan tersebut, golongan yang Nabi sebut, rajulun qalbuhu
mu'allaqun fil masajid. Golongan laki-laki yang hati dia jatuh cinta, jatuh hati, melekat pada rumah Allah, pada masjid. Maksud dia lagu mana? Golongan manusia yang kalau dia tak pergi masjid, dia berasa tak senang duduk. Ni golongan macam ni, waktu orang huru-hara, waktu orang telanjang bulat, waktu orang duk cari kawan-kawan yang pernah dia buat salah, golongan macam ni Allah Ta'ala lindung. Tak kena panas, tak duduk dalam lautan peluh dan sebagainya, dapat perlindungan daripada Allah. Hati lekat pada masjid. Macam mana? Dia kalau tak mai sehari, dia berasa tak senang. Masuk waktu maghrib, masuk waktu asar, dia duduk di rumah. Bila dia duduk di rumah, dia berasa, hai, tak senang duduk. Kita nak tengok lagu mana tuan. Kalau kita duduk kampung raja, okey lagi. Kalau kita pergi rumah anak kita di Kuala Lumpur, anak bawa pergi cuti Kuala Lumpur seminggu, kita kalau duduk di kampung, memang kita duduk main masjid. Jadi habit, jadi rutin kita main masjid. Hujan ke, tak hujan ke, aku nak main masjid. Pasal aku terbiasa. Kita pun pergi Kuala Lumpur, duduk pukul 7.30, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daripada kita duduk atas sofa tu, kita bangun, tak senang duduk dah. Duduk cari tang mana surau. Dia ketagih, addicted. Tu laki-laki yang hati dia lekat pada masjid, jatuh hati. Dia pun tanya, ni surau tang mana ni Man? Tanya anak. Surau apa? Tak perasan tang mana anak. Punya teruk. Tapi duk dengar azan selalu. Tapi itulah, sama ada bawah belah tu atau tu dia punya teruk anak. Jadi hati biar lekat pada masjid. Sibuk-sibuk pun mai juga. Ataupun golongan orang yang bila dia sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri dia tak sedap. Ni nak habaq kata sedekah tu dalam keadaan senyap sungguh. Tuan-tuan, golongan macam ni juga di mahsyar esok Allah Taala akan bagi naungan dan lindungan. Ataupun kalau dia ada kuasa, dia seorang pemerintah, dia seorang pemimpin, dia orang pemimpin yang adil, imamun adil. Dia menggunakan kuasa dia tu untuk berlaku adil sebaik mungkin, maka golongan pemimpin lagu ni mendapat naungan arsy Allah di akhirat esok. Ataupun golongan laki-laki ajakan zina. Ada orang perempuan duduk dalam bilik, telanjang bulat, duk ajak mai lah. Laki-laki ni dengan penuh ketaatan kepada Allah, walaupun waktu tu nafsu dia membuak-buak melihat akan tubuh badan wanita, tetapi dia menolak ajakan zina. Dia larikan diri dia avoid, dia elakkan daripada berlaku penzinaan. Golongan macam ni tuan-tuan, walaupun nampak susah di dunia, akhirat esok mereka akan senang, lenang, bahagia. Sebab tu tuan-tuan, di mahsyar satu tempat yang sangat getir bagi kita. Kalau kita termasuk dalam 7 golongan ni, mudah-mudahan alhamdulillah, tuan-tuan. Tapi kalau kita tidak termasuk dalam golongan ni, takut kita tertewas awal di mahsyar lagi. Lepas alam mahsyar, barulah kita sampai pada alam yang terakhir, iaitulah alam syurga dan neraka. Syurga ni semua orang nak. Jahat, baik, semua nak. Tanya orang bukan Islam, nak syurga. Tapi tuan-tuan, bila sebut neraka, siapa pun tak mau. Walaupun dia tengah hisap dadah. Dia tengah hisap dadah, tuan-tuan, cuba tanya dia. Ni nak masuk syurga, nak masuk neraka ni, hisap dadah ni. Jarum duduk di lengan ni, duduk tengah je. Mata steam. Nak masuk syurga, nak masuk neraka ni, duduk hisap dadah ni. Merosakkan diri ni. Masuk syurga lah, pakcik. Tu dia, tuan-tuan, nampak? Hisap dadah, nak masuk syurga. Jangan kata kita hak duk sembahyang dan sebagainya, hak buat jahat nak masuk syurga. Pergi tanya siapa pun, tuan-tuan. Maka itulah alam terakhir, syurga dan neraka bagi kita. Bertuah kalau dapat syurga, wal ayazubillah kalau dilempak masuk api neraka. Tapi ingat, bila kita mati ada kalimah iman, kalimah Islam, kalimah aqidah, la ilaha illallah. Kita diseksa dulu dalam api neraka kerana dosa kita begitu banyak, tak sempat bertaubat. Akhirnya kita akan dimasukkan dalam syurga. Cuma tak tahan kita dengan siksaan api neraka, kita bertaubatlah daripada segala dosa kita yang banyak. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita balik kepada pembacaan kitab kita. Kita berhenti tahun mana itu Ustaz? Muka surat 24. Atas sekali. Termasuk ke? Bukan. Bulan 4 kan kita berhenti? Ada siapa-siapa tanda tak? Saya tanda sini 22 hari bulan 4.
Saya rasa kita berhenti hari tu muka surat 24, last dah. Kita nak masuk muka surat 25. Kan? Hubungan ilmu fiqh keutamaan dengan jenis-jenis fiqh yang lain. Betul? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, hubungan ilmu fiqh keutamaan, fiqh aulawiyat dengan jenis-jenis fiqh yang lain. Baik, nak tengok apa hubung kait ilmu yang kita duk mengaji fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan ni dengan ilmu fiqh yang lain. Dia ada banyak fiqh ni tuan-tuan ni. Fiqh aulawiyat, fiqh muwazanat, fiqh sirah tuan-tuan ni, ataupun ambil usul kali usul fiqh. Allah, banyak tuan-tuan ni. Jadi apa hubung kait antara fiqh keutamaan, fiqh keutamaan dengan fiqh timbangan ataupun fiqh yang lain? Maka kita akan tengok sikit sebanyak pada hari ini. Baik, kata pengarang rahimahullahu taala, hubungan fiqh keutamaan iaitulah fiqh al-aulawiyat dengan fiqh pertimbangan iaitulah fiqh al-muwazanah. Fiqh keutamaan itu mempunyai hubungan yang kuat dengan beberapa jenis fiqh yang lain, seperti yang pernah kami sebutkan di dalam karya-karya kami yang terdahulu. Fiqh ini berhubung langsung dengan fiqh perbandingan, fiqh muqarran, fiqh perbandingan, seperti yang telah kami jelaskan di dalam buku Al-Awlawiyat Al-Harakah Islamiyah, Harakah Islamiyah, iaitulah makna dia keutamaan tugas-tugas gerakan Islam. Dan di dalam buku tersebut kami telah menukilkan beberapa pandangan yang bernas daripada Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah. Perkara-perkara penting yang menjadi asas bagi fiqh keutamaan antara lain adalah yang pertamanya, melakukan perbandingan di antara pelbagai al-masalih ataupun kemaslahatan, atau al-manafi' ataupun kemanfaatan, ataupun perbandingan kepada semua kebaikan yang diperintahkan antara satu dengan lainnya. Yang keduanya, melakukan perbandingan di antara pelbagai mafasid ataupun kerosakan, atau al-madar, iainilah kemudaratan, ataupun perbandingan semua kemudaratan yang dilarang antara satu dengan yang lainnya. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, dia kata tang sini fiqh keutamaan ni tuan-tuan muslimin muslimat, perkara yang kita mengaji nak mengetahui apa prioriti kita, dan ianya ada hubung kait dengan fiqh perbandingan, ada hubung kait dengan fiqh pertimbangan. Tuan-tuan, apa hubung kait tu? Yang kita duk mengaji ni, benda yang utama kita kena letak atas dulu. Selain daripada benda yang fardu, tuan-tuan, kita dah jaga dah benda fardu, tapi selepas kefarduan itu, apa perkara utama yang kita nak kena buat? Dalam dari sudut ibadah lah tuan-tuan. Ibadah ni contoh bab semayang. Semayang ni fardu 5 waktu tu, dengan semayang Jumaat sekali. Ni fardu. Jadi bila kita jaga dah semayang, tuan-tuan muslimin muslimat, keutamaan dia apa dia? Keutamaan dia ialah menjaga wuduk kita pula. Ni benda ringan tapi kita tak ambil berat. Bab wuduk tuan-tuan muslimat, itu keutamaan. Walaupun ambil ayat semayang ni, orang putih panggil take ablution. Ambil ayat semayang ni, hukum asal dia tuan-tuan sunat. Ambil ayat semayang ni sunat. Bila kita nak baca Quran, contoh, sunat ambil semayang. Bila kita nak berjima', contoh, sunat ambil semayang. Tapi bertukar menjadi kewajipan apabila kita nak menunaikan solat. Nak solat, wajib ambil semayang. Tuan-tuan, kalau tak ambil, tak sah semayang, oleh kerana kita duduk dalam keadaan tak suci. Maka keutamaan dia kita menjaga ayat semayang. Bila kita ambil dah ayat semayang, kita tahu cara nak ambil ayat semayang belakang. Semua tahu. Dalam masjid kampung raja ni, Acik tanya, semua reti ambil semayang belakang. Walaupun reti, cuba kita fikir, cuba kita sebut berapa rukun wuduk. Rukun ayat semayang ada berapa? Pergi terus tuan ni, ada hak kata 5, ada hak kata 7, ada hak kata 13. Rukun semayang celarui kita. Nampak? Kita kurang ambil berat. Keutamaan ayat semayang ni, tuan-tuan muslimin muslimat, kita duk jaga dah tuan-tuan ni. Puluh-puluh tahun dah ambil semayang, memang sah lah. Pasal kita jaga benda-benda rukun. Basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kaki, basuh kepala, tertib,
niat pula tuan-tuan ni. Bila dah puluh-puluh tahun dah ambil semayang elok lagu tu, sah semayang, sah ayat semayang, cuba kita tengok, adakah kita cuba memperelokkan wuduk kita? Macam mana Nabi SAW suruh kita ni tuan-tuan ni. Nabi kata man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu saqatat qatayahu. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata barang siapa ambil wuduk, kemudian dia fa ahsan, dia mencantikkan wuduk dia memperelok, menghiaskan ayat semayang dia, saqatat qatayahu atau kama qala, Allah Taala ampun dosa-dosa dia, Allah Taala gugur dosa-dosa, kesilapan, kejahatan dia tuan-tuan. Tu fadilat ambil wuduk tu. Kita duk ambil puluh-puluh tahun, tapi tengok cara kita ambil wuduk lagu mana. Betul sah wuduk oleh kerana kita menjaga perkara rukun, tetapi adakah kita mempercantikkan wuduk kita macam mana Nabi suruh dalam hadis ni? Makna cantikkan wuduk ni lagu mana tuan-tuan? Yang dimaksudkan dengan mempercantikkan wuduk itu, kita menjaga perkara-perkara sunat wuduk. Macam mana Nabi buat, macam itulah kita buat, kata ulama. Itu makna fa'ahsana, memperelokkan wuduk kamu. Macam mana Nabi buat, exactly kita tiru. Contoh, Nabi bila ambil wuduk, Nabi mulakan dengan basmalah, Nabi mulakan dengan ta'awuz. Benda tu sunat. Sunat wuduk ni dia ada banyak. Tapi kita waktu nak ambil wuduk, kita baca bismillah. Kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Jadi kurang fadilat, rugi sikit lah, walaupun wuduk tu sah. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat, Nabi dahulukan anggota yang belah kanan daripada yang kiri. Sunat juga dulu belah kanan daripada belah kiri. Tapi dah kita kurang mengaji, kita dulukan semua belah kanan. Sampai basuh muka belah kanan saja. Ambil air ni basuh semua. Oh. Hagi baru belah kiri. Tu kata tak cerdik. Ingat buat baik. Sunat dulu anggota kanan bagi anggota yang ada dua belah. Macam tangan ni dua belah, kanan kiri, kaki dua belah, telinga dua belah, muka ada dua. Muka satu ya. Bila satu je anggota, basuh sekali sudah. Bukan sekali lah, basuh serentak lagu tu. Tak gaduh buat belah kanan dulu. Ada dua anggota, sunat belah kanan. Entah. Ni kita jarang buat ni. Entah. Lagi sunat-sunat wuduk apa dia tuan-tuan? Nak bagi cantik wuduk, nak dapat tu pengampunan dosa, Nabi sentiasa matmadah. Nak tahu apa matmadah? Berkumur. Kumur tu Arab panggil matmadah. Kita bila ambil wuduk, kita kumur betul-betul. Kumur juga, tapi halai balai. Buat masuk air dalam mulut, luah balik. Tu orang pengang panggil kumur. Tu orang panggil luah air. Berkumur ni, dia kena berkumur lah. Macam mana kita kumur? Bersungguh-sungguh. Dan Nabi SAW anjurkan, bila kita matmadah, waktu ambil wuduk, bersungguh-sungguh. Illa an takun sa'iman. Melainkan kamu dalam keadaan berpuasa. Jangan sungguh-sungguh berkumur. Lain pada waktu kita puasa, berkumurlah bersungguh-sungguh. Supaya keluar sisa-sisa makanan yang melekat di gusi, gigi dan sebagainya. Kita nak bertemu dengan Allah. Maka matmadah kita jaga elok-elok. Ni perkara ambil wuduk ni saja nak sebut, walaupun benda ni nampak kecil, tapi ramai orang tak alert. Kita berkumur lepas ni, jangan buat halai-balai. Ingat berkumur sungguh-sungguh lah tuan-tuan. Nabi suruh. Lepas berkumur, kita pun buat apa? Istinsyak. Istinsyak ni tahu apa? Buat masuk air dalam hidung. Ni lagi orang tak ramai buat. Betul tak? Dengan kita tak buat masuk air dalam hidung ni. Pasal apa? Buat masuk air dalam hidung ni, mazhab Syafi'i sunat. Tapi kalau mazhab Hanbali ada pendapat kata wajib. Maka kita tengok mazhab Hanbali ni belah-belah mana? Belah-belah Arab Saudi pun. Tuan-tuan tengok orang Arab, depa bila ambil sembahyang, depa akan buat masuk air dalam hidung. Pasal kewajipan bagi depa. Kita ramai buat begitu. Ambil sembahyang, buat masuk air dalam hidung. Dah. Pasal apa? Pasal susah. Pasal sakit. Hari tu try dah kali ustaz. Try lah hirup ayak, hirup berdengung, sakit kepala otak, berayak mata-mata. Pasal apa jadi begitu? Pasal kita bodoh, tak mau mengaji. Padahal Islam bukan susah lagu tu. Ni buat masuk ayak dalam hidung ni, kita tak mau buat pasal mata sakit kepala, lemah ni dihirup ayak. Pasal kita tak buat, tak kena cara. Bila tak kena cara, kita buat sakit ke diri kita, kita tinggal. Padahal benda tu sunnah. Sebab tu kata kena mengaji. Bila mengaji, hak bodoh jadi cerdik. Dalam benda kecil lagu tu, kalau tak ada ilmu, rosak binasa habis. Tuan-tuan, tengok ramai mana tak buat. Padahal kalau kita reti cara dia, tuan-tuan,
Ulama ajar kata cara nak istinsyak ni lagu mana. Ambil air, bubuh atas tangan. Bila bubuh atas tangan, jangan terus hirup. Kita isap terus memanglah sakit kepala. Pasal nafas kita kuat. Nafas kita kuat cik oi. Jangan isap terus. Ambil air, tarik nafas dulu. Ni cara nak istinsyak ni. Sekejap buat lah. Ambil air dulu, jangan isap lagi. Tarik dulu. Sampai habis dah nafas, baru kita hirup. Nafas yang terakhir, nafas itu dah lemah. Bila lemah, dia takkan naik sampai atas. Dia naik sampai sekerat ni saja. Itu cara nak istinsyak dengan betul. Ni kita ambil air. Macam isap pukir tu. Memang merah mata. Berdengung terus. Itu cara dah. Istinsyak dengan betul. Ambil, tarik nafas dulu. Sampai ujung nafas. Hak lemah tu, baru kita sedut sikit. Sedut, jangan sedut kuat juga. Sampai naik sekerat ni, istinsar. Luahkan balik. Allah Rabbi tuan-tuan. Fadilat cukup-cukup besar. Walaupun benda tu nampak kecil. Tu bab ambil wuduk. Ramai dah kita tak cakna. Ramai dah kita terlupa keutamaan dia. Betul, keutamaan dia mendahulukan benda yang fardu. Benda yang menjadi kewajipan. Anggota wuduk kena basuh dulu. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat, kita nampak. Kita benda-benda sunat, bila kita duk mengaji, duk taratu juga. Bila kita mengaji ni, biar ada perubahan, biar ada penambahbaikan. Dulu kita tak buat, lepas kita mengaji, tahu cara, tahu kaedah, kita buat. Itu nama mengaji, itu nama keberkatan. Ilmu tu berkat. Ilmu ni berkat bukan dengan banyak. Ilmu ni berkat dengan kekuatan. Kita nak beramal dengan apa yang kita dapat kita mengaji tu. Tu berkat ilmu. Ada orang ilmu banyak, tapi belum tentu berkat. Dia mengaji banyak, ilmu melimpah-limpah, macam-macam benda dia tahu, tapi belum tentu berkat. Berkat ni nak tengok ilmu, kita ni ada tak kekuatan untuk beramal dengan benda yang kita mengaji. Tu berkat. Contoh, sebelum ni tak buat tahajud. Bila dia mai dengar tazkirah, mai dengar kuliah, ustaz duk bagi tahu kempen pasal tahajud, kempen pasal sembahyang malam. Jadi dia pun satu hari bangun malam mayang. Kemudian dia berasa seronok. Dia pun bangun, lepas tu bangun, lepas tu bangun. Tu berkat ilmu. Ilmu tu tumpah masuk dalam hati, lekat dan ada kekuatan, ada taufik untuk dia beramal dengan ilmu tersebut. Tu berkat ilmu. Bukan dengan banyak ilmu. Kalau banyak ilmu, orang putih berkat ilmu dia. Depa lagi banyak ilmu pada kita. Macam-macam benda dia tahu. General knowledge, specific knowledge, semua dia tahu. Betul ni. Ada orang banyak ilmu, tapi dia tak beramal dengan ilmu dia, maka mungkin ada kurang keberkatan pada ilmu tersebut. Jadi kita tuan-tuan mengaji bukan nak ilmu banyak. Mengaji nak bagi faham supaya ibadah kita buat ni sempurna elok. Tu tujuan mengaji. Jadi berkat tak berkat ilmu tu kekuatan kita untuk melakukan apa yang kita belajar. Tu ni. Bila kita mengaji, kita buat kan? Tu berkat. Berkat-berkat ni kalau makna asal dia ziyadul khair. Bertambah kebaikan, itu makna berkat, makna keberkatan. Ataupun dia sentiasa lebih. Nak bagi contoh mudah faham, kita rajin dengar perkataan berkat, tapi bila tanya makna, kalau tak sebut Ustaz ni, tak tahu berkat apa makna tu, tapi dia berkat lah, tu dia. Berkat ni dia bertambah kebaikan. Contoh bab apa? Nak tengok berkat tak berkat? Contoh bab harta. Harta ni masuk kategori nikmat. Nikmat ni makna dia ma yanfa'un nas, benda yang memberi manfaat pada manusia. Tu makna nikmat. Dan nikmat ni Allah Taala bagi semua. Dekat orang kafir pun bagi, dekat orang beriman pun bagi. Tuan-tuan, kita orang beriman menyembah Allah, sembahyang, jaga dan sebagainya, taat perintah Allah. Allah Taala bagi nikmat kita. Bagi nikmat macam-macam. Nikmat sihat, mata boleh tengok, tangan boleh memegang, kaki boleh melangkah, telinga boleh mendengar, hidung boleh menghidu. Tu nikmat tu. Orang kafir dapat nikmat ni. Depa bukan sembah Allah, depa syirik kepada Allah. Depa menyembah selain daripada Allah. Dapat nikmat. Dapat juga. Tu kata Allah Taala bagi kat semua nikmat ni. Orang kafir tengok orang asli. Jangan tengok hak dalam Malaysia. Tengok hak luar negara. Di Kepulauan Chili, orang asli Kepulauan Chili tuan-tuan, depa sembah laut. Duduk dalam pulau, depa sembah laut. Laut tu Tuhan depa. Pasal apa? Pasal depa percaya laut tu bagi rezeki, ada ikan dan sebagainya. Kalau tak ada laut ni memang kita lapar. Jadi bila laut tu buat keluar ikan, depa sembah laut. Orang asli Papua New Guinea tuan-tuan ni duduk lautan, sembah hentang apa? Sembah pulau.
Sembah pula. Allah Rabbi. Hutan Amazon tu, orang kanibal sembah pokok kayu. Tapi dapat sampai masa cukup kenyang perut. Sampai masa tuan ni buat rumah walaupun dalam hutan. Tu orang kata nikmat Allah Taala bagi semua. Orang kafir dapat. Tuan. Bukti dalil orang kafir dapat nikmat juga apa dia? Tengok 10 orang terkaya di Malaysia. Siapa duduk ranking nombor 1? Bukan orang Islam, Raja Gula. Raja Gula orang Cina. Duduk orang terkaya nombor 1 di Malaysia. Cuma baru-baru ni masuk sekor hak kaya 2.6 bilion. Orang Melayu okey tu. Jangan marah. Okey. Tu orang panggil nikmat, dapat semua. Islam dapat, bukan Islam pun dapat. Tuan-tuan muslimat. Sebab tu nikmat ni berbeza besar dengan rahmat. Rahmat walaupun nama belakang sama mat, tapi ini rahmat hanya tertentu untuk orang beriman sahaja. Nikmat semua dapat. Hang kufur ke, hang beriman dapat belaka. Allah Taala tetaplah. Tapi kalau rahmat, kasih sayang makna dia. Rahmat ni Allah Taala pilih nak bagi kat siapa? Tuan-tuan, mana dalil kita dapat rahmat Allah? Tuan-tuan, malam ni semua sibuk belaka. Tapi kenapa kita main masjid dalam keadaan kita sibuk? Hujan lebat. Petang tadi ribut. Saya pergi mengajar di Kolej Jururawat pukul 5. Lalu depan hospital lama tu pokok tumbang berlambak. Di Tunku Hamimah, Taman Ria. Pokok hak tepi-tepi jalan besar-besar pemeluk hak lama-lama tu 2-3 pokok terbalik. Tuan-tuan, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan macam-macam urusan kita nak buat, kita teringat nak main masjid, kita teringat nak main berjemaah, kita teringat nak main mengaji. Itu tanda rahmat Allah. Allah Ta'ala gerak hati kita untuk main dalam keadaan sibuk pun. Cuba kita tengok saudara mara kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, sepupu sepapat kita, waktu ni mereka duduk tak mana? Tuan-tuan, maka patutnya kita bersyukur kepada Allah. Dalam ramai-ramai manusia, ya Allah, kamu gerakkan hatiku untuk aku main masjid, untuk aku main berjemaah, untuk aku buat amal ibadah. Tu tanda kasih sayang Allah. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kat kita, dia tak gerak hati kita untuk buat ibadah. Dia akan hantar kita pergi tang lain. Dia hantar kita pergi shopping komplek, dia hantar kita pergi tempat-tempat yang melalaikan. Tuan-tuan, tanda rahmat Allah ni tuan-tuan. Kita nak buat benda jahat, Allah Ta'ala delay. Allah Ta'ala bagi maniak, halangan tertentu. Tuan, nak keluar pergi curi buah pelam tu imam, Allah Ta'ala bagi pancat tayar motor. Allah, pancit pula dah, tak jadi pergi. Tu tanda kasih sayang tu. Tanda rahmat. Kita nak pergi buat maksiat, tapi terhalang dengan macam-macam perkara. Hiduplah. Hari ni sehari dia ikut saya pergi kuliah. Alhamdulillah ada jenis duduk diam-diam. Kesian kat mak dia. Mak dia baru ni isteri bersalin 3.5 kilo. Dia 3.8. Besar belakang, rambut panjang tu, handsome macam pak dia. Tuan-tuan, normal. Jadi dia tak pernah pisah dengan mak. Tu kata mak, Allah Rabbi. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis 3 kali mak duduk. Yang keempat baru pak. Tak pernah pisah ni, hampir 2 tahun lebih. Ni baru pisah 2 hari. Mak pantang di Kulim, dia ikut saya tengah ni. Tiap sejam sekali, Umi. Kita terpaksa abang Umi kat hospital, padahal Umi tak ada hospital. Kalau abang duduk kat rumah, memang dia runtun kita balik. Umi. Allah Akbar. Tuan-tuan, hak Nur pun sama, mak telefon ni sejam kali, anak makan lagi, anak mandi lagi, anak gini. Teriak. Tak bisa pisah, nampak? Allah Rabbi, kasih sayang orang perempuan. Sebab tu kita tak boleh kata enggak kat mereka hebat pada kita. Tuan-tuan nak tengok hebat tak hebat orang perempuan, tuan-tuan masuk teman dalam labor room. Bini nak beranak, teman lah kalau berani. Ayah anda ke, abang long ke, tok guru silat ke, tok guru tomoy ke, hang siapa pun berani teman bini beranak. Saya teman. Dahsyat tuan ni. Dahsyat tabik spring tu. Sungguh tuan ni, nampak kecil, lembek tapi belum keluar baby. Sakan. Insah tu, tak mau tu, nikah seorang ni. Sungguh. Hebat dengan orang perempuan. Sakit dia tu, Allah Rabbi. Melahirkan satu nyawa. Allahu Akbar. Puji sikit-sikit sudah. Tak boleh banyak-banyak kan. Teman lah. Dok sungguh teman. Kita bagi semangat kat isteri kita. Nak bersalin, kita isi borang. Husband friendly. Saya bini saya bersalin di hospital Kulim. Saya nak puji hospital Kulim.
dia punya pengarah, dia punya timbalan pengarah, cukup bagus, cukup mementingkan agama. Dalam keadaan suasana kerajaan negara kita, tuan-tuan, tidak mementingkan soal perubatan untuk menjaga ikhtilaf. Doktor perempuan yang ada digunakan untuk pesakit-pesakit perempuan, tapi hospital Kulin mereka boleh buat, tuan-tuan. Walaupun tak banyak option, tapi mereka bagi. Ustaz nak beranak, kita ada option, ada pilihan. Ustaz boleh pilih not female only. Maknanya kita ambil perempuan saja. Yang menguruskan isteri kita semua perempuan, nurse perempuan, doktor perempuan. Mereka takkan bagi doktor lelaki masuk, tuan-tuan. Cukup bagus. Hospital Sungai Petani pun mudah-mudahan nanti mereka buat, tuan-tuan. Maknanya kita duduk di luar ni, tuan-tuan ni, bini nak beranak berasa lega. Pasal apa? Yang menguruskan orang perempuan. Ni kita mengaji, saban tu dia. Masuk hospital, doktor lelaki cek macam-macam. Cak kalau sakit biasa-biasa tak apa. Kalau nak beranak, doktor lelaki pergi cek, koyak habis tu. Tengok, not bad. Laki tu dia macam janggut, duduk luar. Dalam, doktor duduk main habis. Padahal, tuan-tuan muslimat, ada doktor perempuan, bukan darurat lagi. Cukup bagus, tuan-tuan. Nak beranak, bawa pergi hospital Kulim. Bagus. Tuan-tuan, alhamdulillah, female only. Dia term dia female only. Doktor perempuan saja. Baik. Kita tengok, tuan-tuan, bab keberkatan harta. Harta kita ni, tuan-tuan. Kalau nak tengok berkat tak berkat, duit kita ada banyak, tuan-tuan, tapi belum tentu berkat. Kadang-kadang demai itu sumber syubhah, sumber haram dan sebagainya. Nak tengok berkat tak berkat, kita ni ringan tak tangan kita nak derma, nak sedekah, nak donate, nak infak. Kalau ada ringan tangan tu, tuan-tuan, mudah-mudahan harta kita tu berkat. Mana nak tahu esok pergi cek akaun ada 2.6 bilion. Berlambak, tuan-tuan ni. Kaya, tuan-tuan ni 2.6 bilion. Bukan kata 7 ke tuan, mentah ke darah tak habis. Punya lama, tuan ni. Sehari baru keluar 5,000. Sampai tak tahu bila nak habis. 1,400 tu baru habis. Tuan-tuan, sungguh. Tengok dia buat calculation kan. Punya banyak. Nak tahu banyak tak banyak, 2.6 bilion ni, tuan-tuan. Duit RM50 tu, kan? Duit RM50 tu banyak 2.6 bilion. 2 lori trailer, 16 tayar. Penuh belakang. Tu banyak tu 2.6 bilion. Tak apa ustaz, saya tahu 2 lori trailer. Saya nak kira, okey, pergi duduk belakang lori tu, suruh lori tu jet duit tu. Tuan-tuan, dia jet duit tu timbun teh kita, mampus terus hilang duit tu. Punya banyak. Tapi nak buat bagaimana, ada orang derma ikhlas. Okey tak apa. Dunia tak apa, lepas akhirat esok nak lari mana? Tuan-tuan muslimat ni. Jangan marah. Betul nak cerita pasal nikmat, rahmat, tuan-tuan ni. Berkah, benda yang kita rajin duk dengar tapi makna dia kita kurang faham. Berkah bertambah kebaikan. Berkah benda yang lebih sedia-sedia. Kita duduk di kawasan Kampung Raja. Nak cerita berkat ni, nak tengok tempat kita ni berkat tak berkat lagu mana? Antara salah satu contoh. Kita duduk, keadaan kita aman damai, betul tak? Aman, alhamdulillah. Pada zahir aman. Aman pada zahir. Mata kita nampak aman. Pasal apa? Pasal tak ada perang, pasal tak ada kebuluran, pasal tak ada wabak-wabak teruk, sakit, melarat dan sebagainya. Nampak aman, tuan-tuan. Tapi hakikatnya tak aman. Pasal apa saya kata hakikat tak aman? Zahir nampak aman, hakikat tak aman. Bukti, dalil, pergi balik tengok rumah kita. Tengok pintu, tengok tingkap. Ada bubuh grill lah. Grill besi tu. Tingkap dengan pintu rumah kita. Bubuh dah grill tu. Pasal apa bubuh grill? Pasal takut nyamun masuk. Tak ada bubuh pun kena pecah lagi. Kalau tak bubuh, mampus. Tuan-tuan ni. Nampak? Tu hakikat kita tak aman. Duduk dalam keadaan tak senang. Tuan-tuan. Macam binatang kena kurung dalam sangkar. Rumah kita lagu tu lah. Tuan-tuan. Pasal apa? Tak aman. Tak ada keberkatan. Nampak macam aman, tapi tak ada keberkatan. Allah Ta'ala tarik dah. Pasal apa? Pasal kita banyak lawan Allah. Kita sombong pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menumpang duduk di bumi Allah, kita mengatakan tidak kepada apa yang Allah Ta'ala suruh. Tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan, bila hilang keberkatan, kita duduk dalam keadaan tak aman. Pada hakikat. Lah ni, budak-budak, anak-anak kita nak lari main keluar pun, kita serayau dah. Pasal ni, duduk berlaku kes penculikan budak, apa semua, van putih lagi tu, gini. Dulu waktu kita budak-budak, sonok naik basikal. Risau. Dah. Mak ayah biar nak pergi mana? Naik basikal ni. Dia sampai semeli tu. Pergi tumpah mandi.
Relaxnya tuan. Lah ni tuan-tuan, keluar pada tadika risau dah. Nampak? Tak amannya kita, keberkatan tu tak ada dah. Pasal apa? Pasal kita lawan Allah. Kita buat maksiat kepada Allah, tuan-tuan ni. Allah Taala cabut keberkatan tu, kita tak sedar. Itu nak berkat apa mana? Kita buatlah apa Allah Taala suruh, bukan tekat semayang nikah ya. No, undang-undang Allah Taala, hudud qisas ta'zir dia. Tapi dah kita berasa cerdik pada Allah Ta'ala, oh, kita tidak akan laksana hudud. Bodoh piang, tak sedar ke diri. Kita menumpang di bumi Allah, kita nak berani kata lepas tu depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, ingat undang-undang Allah Ta'ala ni cerai koman kan? Dia menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal fikiran, menjaga apa lagi? Banyak benda dia jaga, semua sisi. Yang disebut undang-undang Allah, menjaga harta. Ada hukum hudud. Orang curi wajib potong tangan kalau sabit kesalahan. Tapi kena tengok, nak potong tangan, dia curi tentang apa? Berapa jumlah dia? Kalau dia curi benda yang tidak ada nilai di sisi syarak, tak boleh potong tangan. Contoh benda tak ada nilai di sisi syarak, apa dia? Alat muzik. Alat muzik tak ada nilai di sisi syarak. Dia curi, satu studio curi. Gitar, drum banyak, 40,000 jumlah. Bila kena tangkap, kena bercara depan hakim. Ni kalau hudud lah. Maka dia tidak akan dikenakan hukuman hudud, iaitu potong tangan, walaupun banyak jumlah curian tersebut. Pasal apa? Pasal harta yang dia curi tidak ada nilai di sisi syarak. Lepas tu dia kena apa? Bebas. Dah, Islam bukan tak cerdik. Dia akan dikenakan hukuman takzir, sama ada penjara ataupun rotan ataupun bayar denda. Ni tiga ni tak boleh lari. Bukan senang nak potong tangan tuan-tuan ni. Dia curi barang, kemudian dia masuk mahkamah, kena bercara. Bawa mai saksi 2 orang, mendakwa memang betul dia curi barang tu. Maka si pencuri ini, dia argue, dia bantah 2 orang saksi tu. Dia kata, yang Arif, saya tak percaya 2 ekor saksi ni. Depa ni fasik, tak semayang. Hari tu depa minum 2 ekor sekali dengan saya. Maka kalau dia bantah saksi tu saksi fasik, tuan-tuan, hakim wajib siasat saksi tersebut. Kalau betul fasik, tak semayang, minum ekor, maka hukuman hudud digugurkan kepada pencuri ni. Dia akan diberi hukuman ta'zir, hukuman denda, penjara, rotan dan sebagainya. Tuan-tuan ni, curi, suami curi duit isteri, isteri curi duit suami, anak curi duit ayah dan ke atas dan sebagainya. Belum tentu kena potong tangan tu tuan-tuan ni. Banyaklah tuan-tuan. Maka benda-benda lagu ni, tu yang kata hukum Allah Ta'ala menjaga harta, menjaga nyawa. Ada hukum qisas, bunuh balas. Kita bunuh orang dengan sengaja, wajib hukum bunuh balas. Faham tak? Sengaja bunuh, wajib bunuh balas. Melainkan keluarga si mangsa, mak ayah si mangsa memaafkan penjenayah tersebut, maka tak diberi hukuman bunuh, tetapi dipenjara, diberi takzir, rotan dan sebagainya. Dia bunuh dengan tak sengaja, contoh aksiden, bawa kereta boom, didapati dia bersalah, yang tak salah meninggal. Maka tuan-tuan, dia kena apa? Dia kena bayar diat. Diat ni denda. Kerajaan akan tentukan, kalau mati aksiden melibatkan nyawa, yang bersalah wajib bayar berapa ribu. Kalau tak mati, putus kaki, patah tangan dan sebagainya, menyelibatkan kecederaan parah dan sebagainya, berapa wajib bayar. Ada semua tuan-tuan ni. Pi buka kitab-kitab apa undang-undang Islam. Siap belaka dah. Kita tak mau terima, tak mau mengaji. Yang dikatakan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala ni menjaga akal fikiran. Ada hukuman kepada peminum arak. Dia bila minum arak, akal tak center. Tuan-tuan ni, ada hukuman 40 rotan. Zaman Nabi, Nabi rotan 40 kali. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Nabi rotan orang minum arak 40 kali. Mai zaman Sayyidina Umar, dia double 80 kali. Tuan-tuan, cengih Sayyidina Umar. Apa lagi? Menjaga agama, hukuman Allah siap sedia ada. Hukuman murtad, orang Islam keluar Islam. Bila keluar Islam tuan-tuan ni, keluar Islam ni macam-macam lah. 5 jalur kita terbatal akidah. 5 keadaan menyebabkan batalnya iman seseorang tu. Yang pertama, dengan i'tiqad. Benda ni orang tak nampak, i'tiqad dalam hati. Yang kedua, boleh terbatalnya iman dengan sebab percakapan, cakap.
Ikut dan cakap. Undang-undang Allah Ta'ala tak sesuai. Undang-undang orang kafir sesuai. Pai. Iman batal. Wajib mengucap, wajib istighfar. Nabi tak lawa. Aku handsome lagi. Pai tuan ni. Dosa tuan ni. Nabi Muhammad ni bukan kawan kita. Nabi Muhammad ni utusan Allah. Segala-gala yang ada di batang tubuh Nabi adalah lebih hebat daripada semua manusia. Dan para Nabi yang diutuskan untuk kaum dia, semua terlebih daripada kaum dia. Lebih hebat daripada kaum dia. Jadi siapa kata lagu tu tuan-tuan, rosak akidah dia. Nabi Muhammad ni penting tak penting? Kalau orang sebut, kalau kita nak masuk Islam, tak sebut nama Nabi Muhammad, sah masuk Islam? Sah masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah, sah masuk Islam? Sah? Dah. Dia kena sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pentingnya Nabi SAW tuan. Nama kita kalau tak sebut masuk Islam. Tak sedok kira siapa nama koman sepana cak yang. Sebab tu apa sahaja yang ada di batang tubuh Nabi kalau kita condemn, dosa kita sampai kadang-kadang boleh membawa pada rosak akidah. Bab percakapan boleh membatalkan imam. Yang ketiga, perbuatan. Ni jaranglah kita tengok. Tengok dia tu selalu pergi masjid tapi hari tu nampak pergi sembah Tok Kong. Jarang. Perbuatan. Tuan ni. Yang keempat, berbantah-bantah. Kita bantah. Allah Ta'ala perintah lagu tu, kita bantah. Mana boleh lagu tu? Lagu lain lah. Bahaya tuan. Yang kelima, boleh terbatal akidah dengan sebab gurau senda. Cakap melawak main bab agama. Nak melawak dengan bini, nak ambil hati bini, yang awak ni merajuk ni, janganlah merajuk ni, kesian kat abang. Bini pun tanya, abang tak sayang dah dekat saya, abang tak sayang dah dekat yang, abang buat macam ni kat yang, abang tak sayang lah tu. Dia pun kata, abang sayang dekat ayang ni lebih pada abang sayang kat Allah Ta'ala lagi. Apa ni? Jaga baik-baik. Nampak melawak tapi rosak akidah. Ni tak sungguh. Dia boleh metara tu. Jaga 5 benda ni membatalkan akidah kita. Jangan duk buat main tuan-tuan muslimat. Sebab tu ada hukum murtad. Dia keluar daripada Islam tuan-tuan. Jumhur ulama melainkan mazhab Hanafi kata wajib hukum bunuh, iaitu pancung. Tapi mazhab Imam Hanafi sebut apa? Bagi tempoh 3 hari. Orang murtad tangkap dia, bubuh dalam penjara 3 hari tempoh untuk dia kembali bertaubat masuk dalam Islam. Dia masuk Islam tuan-tuan muslimat, maka tidak diberi hukum bunuh. Tapi kalau dia masih lagi enggan, maka diberi hukum bunuh. Ada belaka jaga agama, jaga harta, jaga nyawa, jaga keturunan, hukum zina keturunan. Tuan-tuan, nak menjaga nasab keturunan orang Islam ni, maka diharamkan berzina. Bila zina juga ada hukuman. Kalau tak nikah, 100 rotan. Nikah macam tuan, nak jaga keturunan tu supaya tak rosak. Allah Rabbi, komplit set dah. Bila kita beramal dengan apa yang Allah Ta'ala suruh ni, kita cuba beramal dan kita cuba untuk memahami tuan-tuan ni, ada keberkatan di bumi kita. Lah ni tak ada keberkatan ni tuan-tuan. Allah Ta'ala cabut dah keberkatan. Musibah demi musibah tuan-tuan ni, rosak akhlak tu, semua tu Allah Ta'ala cabut keberkatan tu. Tapi kita berasa aman, alhamdulillah, sebab tak ada perang dan sebagainya. Aman kita tu pada zahir tuan-tuan. Tapi bila ada keberkatan, aman tersebut akan jadi lebih aman. Tu berkat. Kita pergi di zoo, tengok binatang duduk dalam tu kandang orang hutan, monyet duduk dalam kandang. Kita pun lalu bawa anak, adik-adik tu monyet, tengok dia minta pisang kat kita, dia gayut-gayut dekat pagar tu. Kita pun gelak, balik gelak. Pada muka monyet tu kena kurung, duduk gantung dekat pagar. Kita balik rumah kita Kampung Raja kan, postman main hantar surat, posto. Kita pun selok tirai, gantung juga dekat grill rumah macam monyet. Sama naik lah. Sebab tu jangan kata kat binatang, kita sama naik dengan binatang. Tuan-tuan, saja nak sebut bagi mudah faham. Kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pilih jadi khalifah. Allah Ta'ala sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah. Allah pilih kita di kalangan semua makhluk jadi khalifah. Maka bila jadi khalifah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal fikiran lebih daripada makhluk yang lain, lebih pada binatang, lebih pada tumbuhan manusia ni, pasal ada akal. Maka dengan akal fikiran itu manusia boleh mengesahkan Allah, manusia boleh mereka cipta sesuatu perkara dengan akal fikiran tu. Kalau tak ada akal, sama naik dengan binatang. Sebab tu lah ni banyak manusia macam binatang, dia ada akal, dia tak guna, bahkan lebih teruk daripada binatang. Satu tu yang lebih manusia dengan binatang. Hak lain manusia kalah belakang. Kalau nak kira kederat, kekuatan manusia dengan binatang, siapa kuat? Kita ambil gajah banding dengan manusia. Gajah kan. Gajah ni ada 7 spesies. Spesies paling besar gajah Afrika. Spesies paling kecil gajah Malaysia. Gajah Malaysia 5 tan. Malaysia ni bukan saja banyak benda kecil, duit jatuh sedia-sedia. Koman pandang Malaysia ni. Malu kot orang tu. Lah ni sampai RM4 2 rupang. Nak keluar negara, malu. Tak payah pergi jauh, pergi Thailand sudah, Thailand. Pergi Hat Nyai. Dulu pergi Hat Nyai, orang tengok muka Malaysia memang orang panggil abang, mai abang. Hai ustaz, kerap pergi baik dak. Aku pergi beli barang. Pergi tak saya. Dulu panggil tu. Pasal duit kita elok, duit kita tinggi. Lah ni cupi tu. Depa bukan takat tak panggil. Kita masuk kedai, oh sorry, no Malaysia money. No. Tu dia. Punya terkutuk kita lihat tuan-tuan. Allahu Rabbi tuan-tuan. Kawan tukar tuan-tuan ni 100 di USA tuan-tuan ni dapat RM11. 100 tadi RM11 nak terkedarah hentang apa? Allahu Akbar. Malulah tuan-tuan ni. Gajah tuan-tuan ni banding dengan manusia siapa kuat? Gajah paling kecil kalah manusia. Gajah lah ustaz besar, ambil binatang kecil sikit, ambil kuda cuba banding dengan manusia, siapa lari laju? Kuda ada banyak spesies. Spesies kuda paling laju lari spesies antelope, kuda lumba. Pi tengok tuan National Geographic, spesies antelope punya kuda ni lari 95 km sejam. Yang kedua terlaju kuda American quarter horses, lari 70 km sejam. Manusia lumba lari dengan kuda, siapa menang? Jangan ambil kita orang kampung raja lari tak larat belakang, terkedarah banyak. Ambil pelari pecut dunia Usain Bolt, 9 point berapa saat 100 meter, suruh dia lumba lari dengan kuda, siapa menang? Kalah awal lagi tuan-tuan. Usain Bolt tak Usain Bolt, kuda laju lah. Tu tak kira citah lagi, citah 120 km sejam. Bukan dekat manusia, RZ kena tinggal 5 tiang. Sungguh komannya manusia ni. Ustaz boleh kuda. Okey, ambil binatang lain hak lemah sikit. Binatang apa? Ikan tenggiri berat 5 kilo. Dengan manusia siapa kuat? Kita berat 80 kilo, tinggi 7 kaki, 5 kaki. Siapa kuat? Kita dengan ikan. Ikan kuat. Tak percaya pi mengair. Tenggiri kerapu. Jangan pakai mata kai haruan tu, mata kai ropala hak ada 3 kembang. Pi mengai tenggiri di laut kan, bubuh isi temenung baik umpan, satu tali 3 mata kai, ada perambut saja, lempak casting kan. Mesin beli Shimano 0.8 full bearing 700 tu. Ikan tenggiri pun fak sambak umpan kita, 3 mata kai lekat dalam mulut. Dia lawan ke dia serah diri? Tara nak boleh buat naik dia tu, 3 mata kai lekat dalam mulut, dia lawan dulu ke dia ikut dia, kita nak tarik dia lawan dulu tuan-tuan ni. 3 mata kai sangkut di mulut, lawan lagi 20 minit baru boleh buat naik dalam mulut. Kita manusia ambil mata kai kawan hak alwi, selit di bibir, bagi bok kat kawan kita, hang tarik tengok kita lawan siapa menang? Berani. Balik awal tuan ni kalah teruk. Bukan kata dia tarik, dia baru pegang. Koman kita. Dengan 300 terak, dengan kemplekat, dengan baja, dengan apa besker, dengan atak, menerak berguling-guling dah kita. Jangan kata mata kai, 300 menerak berlemak dah. Tuan-tuan. Salam tu dia jam.
Ikan boleh lah ustaz. Ambil binatang halus sikit, okey. Lah ya, ambil binatang paling halus. Kita dengan lebah. Lebah besar nah. Kita kuat tak? Berani tak lawan lebah? Lebah dengan kita, lebah dah besar tu. Kita kuat tak lawan lebah? Dah, jangan kata 500 ekor. Sekor takut dah. Duduk dalam masjid, lebah main pusing kot keliling. Kita senang duduk tak? Kan kita tangkap lebah main. Lebah. Jangan. Memang dak tuan ni. Tak senang duduk dah. Sekok baru. Pi cari sarang lebah ha. Duduk sebelah sarang, ambil bawa keluar handphone, selfie, tangkap. Dia tak nampak dah apa, dia nampak mampuih dia lah. Ajak geng terus. Padahal kita bukan kacau sarang dia. Kita pi duduk sebelah ya, tumpang tangkap gambar. Pai dah kita Allah Rabbi teruknya komannya kita manusia ni. Sebab tu Allah Taala buat binatang haiwan ni untuk kita ambil iktibar. Tapi banyak mana orang tak ambil iktibar tuan ni. Tak ambil iktibar. Tengok binatang, tengok itu kan. Tapi kalau ada ilmu, dia tengok binatang, masya-Allah, teruknya aku balik kepada Allah. Sebab tu akal fikiran Allah Taala bagi ni bukan sahaja untuk kita mereka cipta perkara dengan izin Allah, tuan-tuan, tetapi untuk kita memikirkan keindahan ciptaan Allah, mengesahkan Allah menggunakan akal fikiran kita. Tuan, hebat kita ni pasal kita boleh buat macam-macam benda. Besi asal tenggelam dalam air, kita boleh bagi timbul dengan izin Allah. Tuan-tuan tak pernah fikir kapal yang beribu tan berat, ada helikopter boleh parking, ada jet boleh parking atas kapal besi tu, tiba-tiba boleh terapung layar. Padahal kalau kita ambil paku sebatang, bubuh layar, tenggelam ke timbul? Paku bukan berat, 2 ounce yang berat. Letak layar, tenggelam kan paku. Tapi kapal 500,000 tan. Macam mana dia boleh timbul dalam air? Kan? Itu kepakaran manusia. Tapi dengan izin Allah, Allah Ta'ala bagi timbul. Buat bentuk gini gitu macam-macam lah. Sampai masa Allah Ta'ala kata karam lah. Tuan-tuan, kapal terbang tu, tengok kapal terbang. Macam mana satu besi yang begitu berat, penuh dengan penumpang, dengan enjin dan sebagainya, boleh terbang di udara ratus kilometer per jam dan sebagainya. Tuan-tuan, tak heran kan tuan-tuan? Cuma ambil besi, lempar ngok, terbang. Dah. Tapi manusia boleh buat besi jadi terbang, tuan-tuan, dengan kepakaran, dengan akal fikiran. Tetapi kalau Allah Ta'ala tak izin, tak terbang. Jatuh dalam sungai, jatuh dalam laut, tak jumpa sampai kelar, jumpa ropok saja. Kapal terbang tak jumpa. Macam-macam lah. Dah ni izin Allah belakang. Tapi nak habaq bijaknya manusia, dia boleh reka kapal terbang tu. Pasal apa? Pasal ada akal fikiran. Tuan-tuan tengok Boeing, jangan 737, Boeing 757. Sayap saja sebelah 150 meter panjang. Besar tuan ni. Sayap saja 150 meter panjang. Enjin 4 biji, Michael Douglas. Pergi tanya pilot, dia tahu lah. Bukan enjin Toyota, Michael Douglas, 4 biji enjin. Ada tebu cas dan sebagainya. Terbang tuan ni. Sampai masa Allah Ta'ala kata jatuh lah. Koman pada burung ni, burung cicik, tengok National Geographic kan, waktu penghijrahan, waktu migration dia berhijrah daripada Alaska pi ke selatan Argentina, 2000 kilometer, berhenti 2 kali ya. Sayap panjang 2 inci, sayap 2 inci, 2000 kilo terbang, berhenti 2 kali ya. RNA singgah makan. Hebatlah ciptaan Allah. Allahur Rabbi. Kalau kita guna akal untuk fikir Allahu Akbar, kita balik pada Allah, ya Allah hebatnya. Kita berasa diri kita lemah, koman, hina, dina tuan ni. Tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Banyak kali kalau nak abang contoh. Pakai menerap kita tuan ni. Nak banding dengan binatang ni. Nyamuk, kalau ada nyamuk dengan manusia, nyamuk, pergi dah nyamuk. Mai sekok ya di telinga, boleh tidur. Tak boleh tuan ni. Nak tumbuk tak boleh, nyamuk halui. Marahlah, geram sangat, bakar kelambu, tu je. Tu nampak manusia. Jadi kita gunakan akal fikiran kita tuan-tuan muslimat. Bila Allah Ta'ala bagi ni, manfaatkan sebaik mungkin. Biar ada keberkatan dalam diri, biar ada keberkatan dalam harta, biar nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni disusuli dengan rahmat kasih sayang Allah. Kalau tidak tuan-tuan ni, kita akan duduk dalam keadaan kita berasa kita hebat, tetapi sebenarnya di sisi Allah kita tak ada nilai. Biar kita ni nampak koman sepanar di sisi manusia, tapi Allah Ta'ala pandang kita tinggi. Duduk kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah. Manusia tak sanjung, Allah Ta'ala sanjung. Itu penting.
Jadi nak balik bab aulawiyat saat ni cerita saya wuduk dia pergi sampai ke menatang. Jangan marah tuan ni. Bab wuduk ni tak habis lagi. Duk cerita pasal benda-benda sunat dalam wuduk, benda keutamaan yang perlu kita dahulukan tuan-tuan ni. Kita duk jaga benda fardu elok, benda sunat kita tak apa nak jaga. Jadi rugi pasal kita tak dapat fadilat terampunnya dosa. Ambil wuduk sah tapi tak dapat fadilat yang begitu besar Nabi sebut. Sebab tu lepas ni tolong jaga. Yang mana jarang istinsyak, yang mana jarang madmadah, yang mana tak baca doa, yang mana tak baca basmalah sebelum ambil wuduk, lepas ni buatlah ringan sangat benda tu tuan-tuan. Dulukan belah kanan, ringan juga tuan-tuan muslimat ni. Basuh biar rata, Allahu akbar. Hak tu satu masalah lagi, ambil wuduk. Saja malam ni cerita saya wuduk dah sebut. Ramai orang ambil wuduk dia tak basuh dengan rata. Tuan, jaga baik-baik. Basuh muka kadang-kadang ikut dan dia sampai tak tahu had basuhan muka yang wajib kena tang mana. Muka kita ni tang mana tuan? Daripada atas sampai bawah, kiri sampai kanan ni. Atas sampai bawah ni had tumbuh rambut, ubun-ubun. Orang Melayu panggil ubun-ubun. Sampai mana bawah? Sampai tulang dagu bertemu ni. Ni had muka ni, wajib basuh ni. Kiri kanan, daripada start ni, ujung telinga ni, kalau kita pegang ni dia ada rahang ni. Ni muka ni. Habis tu ustaz, sekben kena tak? Sekben kena, rambut tu tumbuh di atas bahagian muka, betul tak? Wajib basuh sampai kena tu. Hak sekben pendek tak apa, hak sekben panjang. Ni, rambut tepi ni panjang ni. Dia selit atas telinga, itu dia basuh muka. Sah tak basuh muka? Padahal rambut tu tumbuh tumbuh di pipi ni. Gimana? Sebab tu bila kita ambil semayang, kita berasa sah, kan tak suci. Sebab tu kita masih buat maksiat. Kita tak apa jaga. Bini kita rambut panjang. Ni, orang perempuan ni selalu rambut panjang lah. Jarang ada orang perempuan rambut pendek. Orang perempuan ni hukum simpan rambut, tuan-tuan, kalau rambut paras bau harus. Kalau dia panjang sikit pada bau, sunat hukum dia. Kalau dia panjang lagi sampai tengah belakang, afdal. Atas pada bau, rambut orang perempuan makruh. Pendek haram, menyerupai lelaki, tasyabbuh. Tuan-tuan, jaga baik-baik. Tapi kalau suami suruh, suami kata leha, kerak rambut pendek leha, abang baru ni tengok menteri sekoh hak baru naik itu rambut pendek, abang berkenan lah buat macam dia leha, maka wajib isteri buat untuk kesukaan suami. Jangan sampai macam jantan sudah tengok dari belakang, dia ni mak ke beda. Tengok-tengok lah beda, ingatkan mak. Nampak? Sampai lalu tu haram hukum dia orang rambut pendek. Jadi sebab tu tuan-tuan, tolong pastikan, ibu-ibu tolong pastikan, kalau rambut panjang di tepi ni, bila ambil yak sembahyang ni, rambut yang tumbuh di bahagian muka ni wajib basuh semua tu. Ui, jaga ustaz, payah lah ustaz, bagi pendek sikit. Atas tak payah pendek, tepi ni pendek. Kita kadang-kadang Allah Akbar, kita tak ambil berat ni bab-bab lagu ni. Walaupun dia nampak ringan, tapi dia memberi kesan kepada ibadah kita kebanyakan. Tuan-tuan muslim-muslimat, jaga sungguh-sungguh bab ambil wuduk ni. Allah Rabbi, melebihkan anggota basuhan, itu semua prioriti keutamaan selepas kewajipan tu. Tuan-tuan, sebab tu kita nak kena erti beza ni. Bab wuduk saja panjang cerita, kalau nak cerita panjang lagi, Allahu Akbar, kalau kita pergi dalam lagi tuan-tuan ni. Sebab tu ambillah manfaat, mudah-mudahan sama-sama dapat kita beramal insya-Allah. Baik, dia kata tang sini tuan-tuan muslimin muslimat, hubungan fik keutamaan fik aulawiyat ni dengan fik pertimbangan, iaitu fik al-muwazanah. Fik keutamaan mempunyai hubungan yang kuat dengan beberapa fik ataupun fiqh yang lain. Seperti yang pernah kami sebutkan dalam karya-karya kami yang terdahulu, fik ini berhubung langsung dengan fiqh perbandingan ataupun fiqh muqarran, fik muqarran, seperti yang telah kami jelaskan di dalam buku Al-Aulawiyat Al-Harakat Islamiyah, iaitu keutamaan tugas-tugas gerakan Islam. Utamanya gerak-gerak tugas-tugas gerakan Islam, tuan-tuan muslimat ni. Syekh Qardawi kata boleh rujuk buku ni, dia buat. Dalam buku tersebut kami telah menukilkan beberapa pandangan yang bernas daripada Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah ni kontroversi sikit. Jadi kita tak berhak menghukum para ulama.
Walaupun ada kontroversi, walaupun ada ulama yang mengatakan Ibn Taymiyah ni sesat dan sebagainya, bukan tahap kita nak condemn, nak kutuk ulama. Tuan-tuan, kita bukan duduk sezaman dengan dia, tuan-tuan. Tapi berdasarkan beberapa pendapat, ada yang menyokong, ada yang menyela. Kita tawakuf orang awam. Jadi bukan tak berhak kita, tuan-tuan. Dia ulama, tuan-tuan ni. Wallahu alam, sama ada betul sesat ataupun tidak, wallahu alam. Kita ambil tawakuf sudah. Benda yang pendapat dia yang bagus, yang manfaat untuk ummah, boleh guna pakai, tak ada masalah. Kalau betul dia sesat, tuan-tuan. Ni kita lah ni zaman duk kutuk ulama, zaman duk tolak ulama. Padahal bila baru boleh anak, pergi cari ulama ke pergi cari penyamun. Kita baru dapat anak baru, kita pergi belah mulut, tahnik, buat masuk kurma, manisan dalam mulut baby kita. Pergi cari ulama tok guru ke pergi cari penyamun macam rumah? Nak pergi belah mulut, cari ulama, tuan-tuan ni. Tapi bila besar, ajak hidup macam Yahudi Nasara. Lawan ulama, tuan, banyak lah ni. Tak taat, padahal bukannya. Salah tak kau mana sangat, tuan. Ni, hak duk tengok lah ni. Banyak duk konon ni, pening pala lah tuan-tuan ni. Jaga baik-baiklah hati manusia ni. Batu Nabi sebut berbolak balik, ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Tuan, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Nabi ajak doa tu. Tetapkan hati kami atas agamamu, tetapkan hati kami untuk melakukan ketaatan kepadamu. Kena baca selalu doa tu, pasal hati kita ni berubah-ubah. Tuan, ni lah ni kita nak tengok depan mata ni. Dalam jemaah Islam sendiri, tuan ni. Yang puluh-puluh tahun duduk berjuang, tuan-tuan ni. Benda apa tak pernah kena. Semua macam kena. Kena tangkap, kena pemedih mata, kena pukul, kena soal siasat, kena gitu, kena gini. Macam-macam dah kena. Tetapi kadang-kadang bila Allah Ta'ala uji dengan jawatan, pangkat dan sebagainya, jam, tuan-tuan ni. Lawan balik tu imam yang dia bisa duk ikut belakang. Tuan-tuan, nampak? Geng hati batu, geng haru biru semua ni. Allahu Rabbi. Jangan marah. Nak marah, biar pergi. Saya nak sebut. Tak usah duk lawan lah ulama. Betul lah ulama bukan maksum. Tapi siapa lagi kita nak harap? Orang yang paling takutkan Allah, ulama. Kita duk tuduh gitu gini. Ada bukti ya? Dok, tuan-tuan ni. Padahal kita yang nampak mirip dan sebagainya. Allahu Akbar. Tak perlulah. Kalau merajuk, lempak buang merajuk ke tepi, tuan-tuan. Kalau berasa nak menang sangat-sangat, segera sangat nak menang, ingat Allah Ta'ala. Menang dengan redha Allah, siapa lagi besar? Kita nak menang, semua orang nak menang, tuan-tuan. Tapi sabarlah. Tak sampai masa lagi, Allah Ta'ala tak bagi lagi. Sabarlah. Sampai masa, menanglah. Buat apa kalau kita menang, tapi Allah Ta'ala tak redha? Mana lebih utama? Menang ataupun redha Allah? Tuan-tuan, dahsyat kita lah ni, tuan-tuan ni. Kutuk tok guru, kutuk ulama, Allah Rabbi. Buat sekupang dua ya, tuan-tuan ni. Profesional tak mana sangat kita. Masuk kubur belakang. Elok-elok kita dah duduk dalam rumah orang Islam, ada tempat semayang, ada tempat ambil wuduk, makanan halalan tayyibah. Tak ada risau nak makan apa. Buka tiai, tak ada benda yang haram. Tuan-tuan, ada ikhtilat, dibahagi-bahagi pula bilik laki perempuan dan sebagainya. Cukup lengkap dah. Seronok dah duduk dalam rumah orang Islam. Gatai nak pi rumah acong. Di rumah acong tu bukan tak boleh duduk, boleh, tapi ada anjing. Kalau kena sama. Lagi dia buat, dia goreng nasi bubuh babi. Dia bukan abang kita makan sedap sungguh. Elok-elok hang duduk dalam satu tempat yang tak perlu diragui kesucian ataupun kebersihan dia, nak pergi cari tempat-tempat yang syubhah dan penuh dengan benda yang haram, tuan-tuan ni. Nampak, tuan-tuan? Peliklah. Terus duduk merajuklah. Ingatlah jawatan-jawatan tu sampai masa Allah Ta'ala tariklah bagi ke orang lain pula. Bukan kita selama-lamanya nak menongkat dunia. Kita jadi AJK Masjid Kampung Raja, ada setiausaha, ada bendahari, ada tu imam, kan? Bila jadi jawatan kuasa, 3 tahun sekali orang buat pemilihan baru. Bila orang buat pemilihan baru, kita yang menyandang jawatan tu tidak terpilih. Bila kita tidak terpilih, perlu tak kita merajuk? Perlu tak kita menyerang jemaah? Perlu tak? Kita setiausaha 3 tahun dah. Lepas tu orang lain, orang pilih orang lain. Anak karya tak mau kat kita, dia pilih orang lain jadi setiausaha, dapat setiausaha baru. Kita hak lama yang tak dapat jawatan ni, nak marah kat Tok Imam, boleh kan? Duk pelingkup masjid belah kuat atas. Oleh kerana tak dapat jawatan, orang main semayang, dia tak main lah.
Dulu waktu ada jawatan, dia main mayang. Bila tak ada jawatan, tak main mayang dah. Bukan tak main mayang, main pelingkup masjid pula. Main buat menyorok kasut tu imam. Tu imam mayang, dia ambil kasut lempar, marah. Tu imam balik tengok, Allah, kasut hilang pula. Ambil kasut Tok Bilal. Tok Bilal jalan kaki ayam. Start motor tak hidup. Pok ni cabut pelang. Start sampai pukul 11. Sampai melecet kaki-kaki kena pedal motor. Tak hidup, tengok lah pelang tak ada. Orang tengah semayang main potong wayar kipas. Orang tengah semayang tutup lampu. Orang tengah sujud main jentik telur. Macam-macam dah apa. Pi kutuk tu imam kat luar. Padahal dulu dia duduk belakang tu imam. Dia kerana tak dapat jawatan tu, kutuk imam kat luar. Pi habaq kat masjid lain, pi habaq kat orang kampung. Jangan dia ikut tu imam. Ya Allah, ya Karim. Apa benda ni tuan-tuan? Patut-patut ni saat-saat kapai satu lagi duk tengah nak karam dengan macam-macam isu ni tuan-tuan, nak bocok macam-macam nak karam dah, kita perkemahlah kapai bagi elok-elok tuan-tuan. Bukan tujuan kita perkemah kapai kita bagi elok-elok, tak mau selamat kapai nu, wajib selamat kapai nu. Depa nak karam wajib selamat kerana depa orang Islam, depa ada iman. Tapi ada syarat dan masa. Bukan senang-senang kita nak selamat. Apabila dah betul-betul karam, semua penumpang kapai duk bergayut dekat kayu, ternanti-nanti. Tuan-tuan ni, orang main selamat, kita bawa kapal kita pergi kat depa. Hampa nak selamat, hampa main naik atas kapal kami. Tapi dengan satu syarat, sebelum hampa naik, hampa kena ikut rules and regulation, undang-undang kapal kami. Orang tengah nak lemah, tengah desperate, tengah terdesak, dia ikut. Dia nak selamatkan diri, okey kami ikut. Okey. Tuan-tuan, bukan tak kena selamat, kena selamat. Kita bukan boleh penting diri. Isu di akhirat Allah Taala tanya. Dakwah tak dakwah kat puak-puak lagu ni. Mungkin dia tak faham, tuan-tuan. Tapi dah kita sendiri pun daripada elok kapal nak pergi korek lubang nak bagi karam juga, nak buat mana? Tuan, tak salah, buanglah sifat-sifat merajuk semua tu. Ingatlah tuan-tuan muslimat ni, perjuangkan Islam bukan kerana nak pangkat jawatan dan sebagainya, kerana nak redha Allah. Allah Taala tak redha tuan-tuan, sia-sia hidup kita. Tu je tuan-tuan, menang tak menang belakang kira. Itu juga matlamat, tetapi prioriti lebih utama redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu paling penting. Kalau tak ada hak tu tuan-tuan, tak usah duk buat datang apalah. Kaya jadi tak ada manfaat. Sihat jadi tak ada berkat dan sebagainya. Sajalah bagi teguran. Kadang-kadang bila kita dalam keadaan begitu seronok tuan-tuan ni, kita tersedap ke diri kita. Tuan-tuan muslimat. Baik, dia kata tang sini lagi perkara-perkara penting yang menjadi asas bagi fiqh keutamaan, antara lain adalah yang pertamanya melakukan perbandingan antara pelbagai kemaslahatan. Maslahat ni tuan-tuan, ataupun al-manafi' ataupun kemanfaatan. Maslahat ni option, keboleh ubahan ataupun pilihan kita, ataupun manafi', benda-benda yang memberi manfaat. Kita boleh memberi perbezaan. Tuan-tuan ni, ada option, benda semua pilihan kita itu tidaklah haram, semuanya harus berlaku. Tapi yang mana dulu? Macam sedekah Nabi sebut boleh pahala banyak. Banyak hadis lah, dapat 10 hingga 700 kali ganda. Dalam sedekah dia ada keutamaan tangga pertama. Tak mana tangga pertama dia? Sahabat mai tanya Nabi, ya Rasulullah, tolong habaq mai sedekah lagu mana yang paling afdal, paling terbaik? Nabi pun bagi tahu sedekah paling baik ni ialah sedekah waktu kamu banyak duit, waktu kamu kaya, waktu kamu sayang harta, waktu kamu sihat. Itu sedekah paling baik. Waktu kamu rasa kalau aku sedekah ni aku jadi miskin, waktu tu paling baik sedekah, walau sekupang. Pasal kamu boleh lawan hawa nafsu kamu. Jangan tunggu nak dekat mati baru nak sedekah dan sebagainya. Boleh pahala, tapi duduk paling bawah. Tang sedekah saja ada tingkatan. Tuan-tuan, semayang sunat tuan-tuan ni. Jadi tujuan keutamaan fiqh ini untuk menilai perkara-perkara ni. Nak buat semua tak termampu, tapi kita nak buat benda yang menjadi keutamaan. Sebab tu dia kata tang sini, benda-benda yang memberi manfaat, benda-benda yang ada maslahat, ataupun perbandingan semua kebaikan yang diperintahkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, yang keduanya melakukan perbandingan antara pelbagai al-mafasid ataupun kerosakan. Kerosakan ni dia ada yang am, dia ada yang khas, yang khusus. Allahu Akbar. 9.30 dah tuan ni. Baik, nombor 2 ni lah.
Melakukan perbandingan antara kemudaratan, kerosakan yang am ataupun kerosakan yang khusus, yang kecil ataupun yang besar. Jadi kalau mai bertembung dua kerosakan ni dan kita ada pilihan, kalau aku buat yang A, rosak takat aku saja. Tapi kalau pergi buat yang B, rosak habis satu keluarga aku. Maka kita nak pilih yang mana? Tak buat tak boleh, kena buat. Nak rosak kecil kan nak rosak besar? Mesti kita nak rosak yang kecil. Maka di situ terletak perbandingan tu. Kita boleh buat pemilihan lah. Aku korbankan diri aku sikit, tak apalah. Yang penting family ku, keluarga aku okey, sihat, elok dan sebagainya. Tuan-tuan ni. Rosak tetap rosak, tapi kita kecilkan mafasad. Tu, tuan-tuan. Baik. Ataupun perbandingan semua kemudaratan yang dilarang antara satu dengan yang lainnya. Tuan-tuan muslim-muslimat, InsyaAllah kita sambung yang ketiga tu pada kuliah yang akan datang. Tak sedap kata pukul 9 dekat pukul 9.30 dah. Minta ampun dan maaf tuan-tuan muslimat. Bukan niat saya nak kata kat siapa-siapa, tapi lebih pada nak bagi kesedaran kepada kita bersama. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni, walaupun kurang ilmiah dan sebagainya, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita, bagi kesedaran untuk kita perbaik balik perbuatan amal ibadah kita ni. InsyaAllah di sisi Allah, mudah-mudahan dikira sebagai amalan soleh yang dapat kita jadikan teman untuk balik ke akhirat kelak. Kita akan sambung pada kuliah akan datang, melakukan pertimbangan di antara pelbagai al-masalih, yakni kemaslahatan. Saat ni dia terang secara point, hak ni dia detail kan tuan-tuan ni. Jadi kita akan jumpa pada kuliah yang akan datang sama dengan tajuk yang baru ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.